السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada perbincangan yang seterusnya berhubung dengan apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa', penyakit dan penawar, penyembuh kepada masalah khususnya yang berhubung dengan perbuatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita di bawah tajuk kecil perbincangan tentang pembahagian dosa kepada dua bahagian. Satu yang kita sebut sebagai Al-Kabair, dosa-dosa yang dikategorikan sebagai dosa besar. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau ini, para ulama berbeza pandangan tentang bilangan dosa-dosa besar kepada beberapa pendapat. Pertama, tuan-tuan, kita kena sebut sebagai amanah ilmu, apabila para ulama ahli sunnati wal jamaah berbincang tentang taksim ataupun pembahagian dosa kepada besar dan kecil, ia bukanlah sesuatu yang disepakati oleh keseluruhan ulama. Kita tak nafikan di sana ada pandangan yang menyatakan kesemua dosa itu adalah besar di sisi Allah. Maksudnya semua dosa besar, tak ada kecil. Kerana mereka melihat apapun perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan itu tetap dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik perbuatan itu besar ataupun kecil pada pandangan kita, tetapi kepada siapakah dosa itu dilakukan, terhadap siapakah dosa itu dilakukan, maka kita akan balik kepada jawapan yang sama, baik ia kecil ataupun besar, maksiat itu dilakukan ke atas ataupun terhadap Allah Azza wa Jalla. Sebab itu ada perkataan yang menyebut la tanzur ila sigariha, jangan melihat, atau ila kabiriha, jangan melihat kepada kecil atau besarnya dosa itu. Jangan kamu melihat, atau jangan kamu berbincang, atau jangan kamu mengambil berat sama ada ia dosa besar ataupun kecil. Walakin unzur ila man asaita, tetapi tengok, lihat kepada siapa kamu melakukan dosa itu, terhadap siapa kamu membantah dan menderhakai di atas perbuatan itu. Sebab itu ada di kalangan para ulama, dia tak berapa nak setuju. Kerana bila kita sebut adanya dosa besar, adanya dosa kecil, realitinya orang akan mengambil ringan, akan memandang remeh dan menganggap bahawa ini adalah perbuatan yang biasa. Sebab itu di kalangan sahabat, umpamanya Abdullah ibn Mas'ud,
dia ada menyebut satu perkataan, seingat saya perkataan itu dinisbahkan kepada Abdullah ibn Mas'ud. Kata beliau, ada perkara yang dilakukan oleh kamu, maksudnya generasi selepas daripada Nabi, generasi yang hidup selepas daripada Nabi, makna mereka bukan sahabat. Ada perbuatan yang kamu lakukan, pada pandangan kamu ia adalah perbuatan yang kecil. Kunna na'uddu, tetapi kami di kalangan sahabat melihatnya besar. Sebab itu, tuan-tuan, walaupun kita bincang ini dosa besar, ini dosa kecil, berdasarkan kepada dalil dan nas, tetapi hendaklah kita menyedari hakikat ia tetap satu penderhakaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ia suatu pelanggaran, tetap suatu benda yang kita langgar apa yang dilarang oleh Allah, ataupun kita meninggalkan apa yang disuruh oleh Allah. Bukanlah bermakna ulama membahagikan dosa itu besar dan dosa kecil untuk menggalakkan kita buat dosa itu. Kalla, sesekali tidak. Tetapi kerana pembahagian itu ada kesan dari sudut bagaimana kita nak menyuci atau nak menghilangkan dosa tu. Maksudnya, bila ulama kategorikan dosa ni kecil, ia bukan satu galakkan atau motivasi, ha buatlah, tak ada masalah, yang ni kecil ya, yang ni benda tak ada apa sangatlah. Dia bukan maksud lagu tu. Bila kita kata yang ni dosa kecil, tak apa, tak ada masalah lah, yang ni bukan ada apa sangat. Tak. Ulama membahagikan dosa ini kepada dosa besar dan dosa kecil kerana ada perbezaan. Tang mana yang beza tu? Pada cara menyucikan dosa itu, pada cara mengangkat dosa itu, pada cara menghilangkan dosa itu, dan pada cara bagaimana Allah mengazab perbuatan itu. Bukan dia nak suruh kita buat. Dan jangan sesekali kita mengambil kesempatan, menggunakan peluang ini dosa kecil, menyebabkan kita berani ataupun kita rasa tak ada apa, dan kita anggap kata benda ni kalau kita buat pun tidaklah ada apa-apa sangat dalam hidup kita kerana yang ni kecil. Ini agak bahaya. Kita bimbang masuknya jarum iblis, talbisu iblis. Sebab iblis sebelum dia nak bawa kepada dosa yang besar, dia akan mula menjinakkan kita dengan dosa kecil. Saya bagi contoh. Umpamanya dosa zina. Dosa zina. Besar atau kecil? Besar. Untuk membawa atau menjatuhkan kita dalam dosa zina tu, beratlah sikit cerita dia. Agak susah lah, payah lah cerita dia. Nak suruh kita pergi berzina, terus nak suruh pergi berzina, tak mungkin lah. Bagaimana dia nak bawa kepada yang besar tu? Dia boleh bawa dengan memulakan langkah kepada yang besar dengan jalan yang kecil. Okey, berzina tuan-tuan rasa apa? Dengar pun rasa, aku wal'iyadzubillah, dak aku. Okey, tak apa, kita tahu berzina ni kira sakan lah. Tetapi berhubungan lelaki dan perempuan, bertemu mesra, yang tu agak-agak tuan-tuan payah ke senang? Bagaimana kita rasa, sebab dia nak pergi ke besar tu, dia mula dengan kecil. Kerana kebanyakan manusia, dia tak rasa sangat dengan hak kecil tu. Umpamanya, tak pelik lah,
Kalau satu orang mungkin kita nampak orang saleh, kita nampak orang kuat agama, pada pandangan kita, dia boleh mungkin berkawan dengan orang perempuan, bertepuk bertampak dengan orang perempuan, duk bergelak, lain. Dengan orang perempuan, mesej ke. Pasal benda tu satu benda yang tak ada rasa sangat. Maksudnya benda simple lah. Takkanlah awal-awal tuan-tuan mesej orang perempuan, tak tahulah, orang lain lah. Takkan mesej, jom zina. Mesej pertama pun jom berzina. Dah, dia takkan lagu tu. Dia mula lagu mana? Cerita Ustaz. Dia mula dengan intro. Apa khabar? Duk buat apa? Kan? Lama tak dengar cerita. Sebab soalan-soalan itu, hubungan itu, atau bual bicara itu, atau perhubungan itu, tidak, bagi kita ia satu benda yang biasa. Walhal di sisi Tuhan, ia adalah muqaddimah kepada zina. Tak ada sebab kita nak pergi duduk mesej perempuan tu. Tak ada sebab kita nak pergi duduk bercakap dengan perempuan tu. Bukan ada urusan kita dengan dia, melainkan ia sebagai pintu kepada hubungan haram. Setuju atau tidak? Jumpa sembang kan di kedai kopi, kita bukan nak buat apa, orang ramai, kita nak bersembang, nak makan dua, nampak? Sebab itu saya kata, walaupun memang kalau tuan-tuan tanya, awak tengok orang perempuan tu dosa besar tak? Tak. Melihat wanita tu dosa besar ke dosa kecil? Tengok satu perempuan lalu cantik, segak, kita pun perembang tengok. Yang tu kecil ke besar? Yang tu kecil. Ambil ayam mayang habis ya. Oh, dengar lagu tu. Okey dia tau. Tetapi itulah yang akan memberikan satu keberanian untuk kita langkah lebih lajak daripada awal. Maka sebab itu Al-Quran apabila dia sentuh tentang zina, dia tak kata jangan berzina, tapi dia sebut dalam bahasa yang sangat halus, wala taqrabuz zina. Dia guna term apa? Dia guna istilah apa? Dia guna kalimah apa? Wala taqrabuz zina. Jangan kamu menghampiri apa-apa perbuatan, tindakan yang boleh membawa kepada zina. Yang boleh membawa, bukan zina, tetapi benda yang boleh membawa. Yang tu pun Quran kata wala taqrabu, kamu jangan buat. Sebab dia tahu tak ada orang terus berzina, melainkan dia mula dengan benda yang kecil. Pasal tu Arab kata apa? Arab bukan hadis, tapi ada kata-kata hikmah, kata-kata pujangga. Dia kata fanadhar. Tengok dia macam syair, dia macam pantun lah sikit. Fanadhar, melihat. Fabtasama, mula memandang. Fanadhara. Lepas tu fabtasama, lepas tengok dia pergi kepada apa? Lepas kita tengok dia pergi kepada apa? Tengok terus berzina? Tak. Fabtasama, dia pergi pada second step, senyum. Betul tak? Senyum. Lepas senyum, faliqa atau famau'ida, mula tengok, lepas tu senyum, lepas senyum famau'ida, faliqa, berjanji temu. Lepas tu apa? Jadilah apa yang jadi. Maka sebab itu dalam kaedah hukum dia ada sadduz zara'i' ataupun sadduz zari'ah. Dalam kaedah hukum dia ada sadduz zara'i', menutup lubang ataupun jalan yang boleh membawa kepada perkara yang haram. Walaupun benda tu asalnya kecil, tapi dia boleh bawa kepada yang besar, kesan yang besar.
Maka sebab itu dalam Islam dia dah tutup daripada awal. Okey. Tetapi tuan-tuan, apabila ulama, tapi jumhur ulama kata dosa ni ada besar, ada kecil. Okey, tak apalah, kita ambil yang majoriti ulama kata ada dosa besar, ada dosa kecil. Now kita nak bincang yang besar. Yang kecil kita tak mau bincang lah. Yang kecil ni banyak. Selain daripada yang besar, kecil ya. Okey. Bila kita bincang dosa besar, dia jadi problem tahu mana? Kata Ibnul Qayyim, ulama tidak bersepakat pada jumlah bilangan berapa benda yang dikatakan dosa besar. Kalau tuan-tuan tanya berapa dosa besar ustaz? Ada sampai 100. Kata Ibnul Qayyim, ikhtalafal ulama, berbeza ulama, fuqaha, di kalangan sahabat pun dah beza dah. Berapa jumlah dosa besar? Ada berapa? Wa qala al-akhar, ada yang kata 70. Wa qala ghairih, ada juga yang kata hiya 11. Ada yang kata dosa besar ni 11. Ada yang kata 4. Ada yang kata 6. Maksudnya tak sepakat. Tapi nak bagi mudah tuan-tuan ingat, atau nak bagi mudah tuan-tuan kenal, kita ambil apa yang disebut oleh Al-Qurtubi ketika dia memberikan makna dosa besar. Kira yang Qurtubi sebut ni clear. Jumlah tak tahu berapa. Tetapi ambil Qurtubi sebut, perkataan Qurtubi, ta'rif, definisi Qurtubi clear. Maksudnya mana-mana yang ada masuk dalam ta'rif tu kira dosa besar Boleh? Senang lagu tu Kalau nak kira 70 ke 60 ke 50 ke tak sepakat, ada berapa banyak pendapat. Jadi senang kita ambil definisi, ambil ta'rif. Kan? Jadi yang mana kena dengan definisi itu, ada ciri-ciri itu dosa besar. Apa kata Al-Qurtubi? Kullu dhanbin utliqa alaihi bin nassi kitab atau sunnah. Pertama, dikatakan benda tu besar apabila Quran kata besar, hadis kata besar, atau ijma' ataupun ijma' kata besar. Maksudnya nombor satu, macam mana nak tahu kata benda tu besar? Quran dengan hadis kata besar. Contoh, Nabi kata apa? Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Nampak? Apa dia? Syirik, derhaka kepada mak ayah, bercakap bohong, lagi berzina, berjudi. Jadi senang, mudah cerita. Pasal apa hang kata dosa tu besar? Pasal Allah dengan Rasul kata yang tu besar. Ni nombor satu. Macam mana nak kenal? Apabila ia disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dan disebut oleh Nabi di dalam hadis menggunakan perkataan dosa besar. Jadi senanglah. Okey. Yang kedua, au ukhbira fihi bisyiddatil iqab. Kalaulah Nabi tak sebut kata benda tu besar, Allah pun tak sebut kata benda tu besar, dia guna term ataupun dia guna istilah yang kedua, dia sebut dosa itu dengan dijanjikan azab yang pedih. Mudah lagi nak faham. Sebut perbuatan, apa yang akan dapat kalau buat, dia sebut neraka. Boleh? Dua orang ni kena ingat ni. Kena ingat. Nak tahu kata benda tu dosa besar, benda itu termasuk daripada al-kabair, benda yang sangat berat. Pertama, Allah sebut terang secara jelas, direct, bahawa yang ni dosa besar. Nabi pun kata hak ni dosa besar. Selesai. Nombor dua, nak tahu kata benda tu besar atau kecil, bila sebut perbuatan itu disebut neraka. Seperti apa? Meninggalkan salat. Kecil ke besar?
Kecil ke besar? Besar. Pasal apa besar? Kerana Allah menyebut untuk orang yang meninggalkan salat, bagi mereka neraka sakar. Ma salakakum fis sakar? Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Neraka tu khas, nama dia sakar. Qalu lam nakum minal musallin, kerana kami tak semayang. Jadi orang yang tak semayang dosa besar. Pasal itu orang yang tak salat kita panggil fasik. Siapa dia fasik? Orang yang buat dosa besar. Salah satunya orang yang tak semayang. Jadi orang yang tak semayang, tinggal semayang, digelar fasik. Itulah fasik. Dosa besar. Okey. Lagi apa lagi yang masuk neraka? Jentik kucing. Jentik telinga kucing masuk neraka tak? Masuk neraka tak? Tak. Pasal apa tak masuk neraka? Pasal dia dosa kecil. Jadi kita tahu kata dosa tu kecil, kalau buat dia Tuhan tak sebut neraka. Tapi Tuhan tak suka jugalah. Tak apa. Pasal apa? Janji tak masuk neraka. Okey. Itu yang kedua. Au ulliqa alaihi al-hadd. Au ulliqa alaihi al-hadd. Cara yang ketiga, kata al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, cara kamu nak tahu kata dosa tu besar, perbuatan atau tindakan itu diikat dengan hukum hudud. Seperti apa? Mencuri. Mencuri itu dosa kecil ke dosa besar? Kita pun jawab besar. Apa sebab awak kata dosa tu besar? Kerana perbuatan mencuri ada dalam peruntukan hudud. Buat apa? Kerat atau potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Yang curi lelaki atau perempuan, potong tangan mereka. Itu hudud. Jadi hudud menunjukkan bahawa dosa tu besar. Apa dia lagi hudud? Hudud apa dia lagi? Yang ada peruntukan hudud. Membunuh. Kan? Qisas. Masuklah hudud lah. Berzina. Ada hudud. Tapi kalau berdua-duaan tak berzina, besar ke kecil? Besar ke kecil? Besar ke kecil? Kecil lah. Tapi bukanlah suruh pergi berdua-duaan. Dia tak apa lah. Hak ni kecil lah. Satu orang mari dekat Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah. Waktu subuh dia jumpa Nabi. Dia kata, aku telah buat macam-macam. Semalam ni aku telah buat macam-macam dengan satu perempuan. Illa nikah. Melainkan yang kami tak buat zina. Macam mana ni? Duk berdua-duaan, mungkin pegang ke apa ke. Illa nikah. Melainkan nikah. Ataupun tak berzina lah. Tak berzina. Berzina apa berzina? Masuknya celak, batang celak ke dalam bekas celak. Mereka ni semua mereka dah buat. Mungkin berdua-duaan lah apalah kan. Tapi mereka tak berzina. Nabi minta orang dengar. Umar marah. Umar kata, ya hang ni gila. Cerita apa ni? Cerita kat orang kata hang duk buat dosa ni. Hang duk cerita apa kat orang hang buat dosa? Sengap sudah lah. Tak ada siapa tahu. Hang minta ampun lah kat Allah. Laqad satarakallah. Allah dah tutup dosa hang. Pasal apa yang hang duk pergi cerita kat orang habis? Semua orang dengar kata hang duk buat benda semalam. Pasal itu tuan-tuan, Allah kata apa? Kita buat dosa di waktu malam, kita bangun, kita minta ampun. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Aku ampun semua. Pasal itu dalam Islam kita tak boleh buka dedah aib kita, dosa kita. Allah tutup. Dia duk cerita juga, dia macam nak suruh Nabi bagi apa dia nak buat lah. Nabi kata, semayang dengan kami kata tadi. Nabi kata, hang salat dengan kami tak tadi? Dia kata salat. Allah dah padam apa yang hang buat semalam dengan salat tadi. Artinya benda tu tak besar lah. Pasal salat boleh, salat yang kita buat ini menghapuskan dosa apa?
dosa kecil. Nabi katakan was-salawatul khams, sembahyang 5 waktu, daripada satu waktu ke waktu yang lain menghapuskan dosa. Ni tuan-tuan duduk ni, Nabi kata siapa-siapa yang mari masjid dia duduk dan tidak ada sebab dia duduk tu, tuan-tuan duduk ni tunggu apa? Tunggu nak sembahyang isyak. Sepanjang masa tuan-tuan duduk antara maghrib dengan isyak kerana nak sembahyang yang satu lagi, segala dosa yang tuan-tuan buat diampunkan oleh Allah. Tu kelebihan orang yang tunggu nak sembahyang. Duduk tunggu nak sembahyang. Bukan kerana mengaji ni, kerana pasal pang hantar balik. Dia tak lagi aku nak balik, aku nak sembahyang isyak siap-siap. Tuan-tuan duduk di masjid, i'tikaf tak mau balik. Segala dosa yang tuan-tuan buat gugur. Tetapi dosa kecil. Au syuddidal nakir, ataupun dia kata apa? Boleh juga sesuatu itu dimasukkan dalam kategori dosa besar jika diingkari ke atasnya dengan sangat kuat pengingkaran. Maksudnya Nabi SAW sangat benci, sangat murka, sangat marah dengan dosa itu, maka dia masuklah dalam dosa besar. Jadi sebelum kita nak kategorikan, nak kata dosa itu besar, dia kena ada sifat-sifat ini. Boleh? Langgak SOP, dosa besar ke dosa kecil? Tanya terus Langgak SOP ni dosa besar ke dosa kecil? Tuan-tuan kena tengoklah. Ada tak dalam Quran kata langgak dosa besar? Ada tak dalam Quran kata masuk neraka? Tadi saya dah habaq dah macam mana nak kenal dosa besar. Ada 4 atau 5 ciri-ciri dia. Lepas tu soalan lah, adakah langgak SOP tak pakai mask, tak apa dia lagi SOP, tak jarak, tak jaga jarak apa semua ni, tak kuarantin, adakah itu dosa besar ke dosa kecil? Maka tuan-tuan jawablah ke diri. Sebab dia perbuatan kita semuanya, perbuatan kita tuan-tuan, perbuatan kita ni tak ada satu pun yang tidak ada dosa dan pahala. Betul tak? Setiap tindak tanduk, setiap gerak geri, setiap langkah kita, hatta kan duk diam pun dapat pahala. Satu orang mai tanya dekat Nabi ni, tuan-tuan duk diam, duk sengap ni pun dapat pahala tau. Bukan gaduh semayang, bukan gaduh mengaji. Lepas pada maghrib, Quran pun tak baca, berzikir pun tak, pergi cari tiang, bersandak lena. Boleh pahala tak? Boleh. Pergi cari tiang-tiang tang mana, Quran pun rasa segan nak baca, zikir pun tak mau, tak larat letih, pergi berlunjuk, sandak. Sepanjang tuan-tuan duduk sengap tang tu, berapa banyak dah pahala malaikat tulis. Bukan payah. Satu orang mai tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, macam mana nak dapat pahala? Nabi kata sedekah. Tak ada duit, tolong orang yang nak bagi sedekah. Tak boleh, tak mampu, tak larat. Pertama Nabi suruh dia sedekah, dia tak boleh, dia tak ada duit. Yang ada duit jangan nak buat pasal pula. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana nak buat baik, nak dapat pahala? Nabi suruh dia sedekah. Dia kata dia tak ada duit, tak ada benda nak sedekah, tapi dia nak buat pahala. Nabi kata, pi tolong orang yang nak bagi sedekah. Dia kata tak mau, dia tahu tu pun dia tak mampu. Maksudnya dia tak mau pergi tolong lah. Tapi dia kata ada cara lain. Nabi kata menahan diri. Maksudnya dalam bahasa kita, hang piduk sengak-sengak. Sedekah pun dia tak mau, pi tolong orang bagi sedekah. Kadang-kadang kita tak bagi sedekah, tapi kita pi agih orang pun dapat pahala. Contoh tuan-tuan dapat duit, bukan duit tuan-tuan lah, tapi tuan-tuan yang pi agih, pi cari orang, dapat juga pahala. Ni duit Kediri pun tak mau bagi, agih pun segan tak mau terlibat, maka tuan-tuan duduk sengap di rumah pun dapat pahala. Pasal itu menahan diri daripada mengganggu orang lain juga dianggap sebagai ibadat. Bagus tak? Bukannya awak payah nak boleh pahala, duduk sengap.
Kan? Nampak? Balik tengok bini duk baca Quran. Kita pun balik rumah sekali tengok bini duk baca Quran kan. Bini kita duk rumah dia baca Quran. Kita pun balik duk sengak. Tak kacau dia. Kita pun dapat pahala. Cuba tengok baca Quran balik. Kita ambil pencur yang teh tak? Dia pun macam bonti macam. Lepas tu dia kata pula, hampir pencur teh tu pun hang dapat pahala juga. Bukan kata baca Quran tu. Hang layan lelaki pun boleh pahala. Tadi sebelum mai minum dah. Balik pi minum dengan kau. Sudah lagi duk mencelek, duk minum situ. Kawan tu nak baca Quran sat. Ngap sat. Jangan tak ganggu, tak menyusahkan orang pun dapat pahala. Kan? Saya nak cerita tu lah. So tuan-tuan, okey, sekarang ni kita masuk pada apa yang disebut oleh Ibn Qayyim. Dia kata waqala Abu Talib al-Makki, dan berkatalah Abu Talib al-Makki. Dia kata apa? Jama'tuha min aqwalis sahabah fawajadtuha arba'ah fil qalb. Berkatalah Abu Talib al-Makki, setelah aku menghimpunkan pandangan-pandangan di kalangan sahabat-sahabat Nabi, maka aku mendapati dosa-dosa besar itu terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang ni lagi sakan, lagi detail. Abu Talib al-Makki sebut, setelah dia meneliti pandangan-pandangan qaul di kalangan sahabat-sahabat Nabi, maka dia mendapati bahawa jenis-jenis dosa besar ini boleh dibahagikan pula kepada beberapa kelompok besar. Ada dalam buku tuan-tuan tu, Ad-Da' wa Dawa' tu. Dia kata yang pertama, 4 dosa besar yang berakar daripada hati. Yang ni lagi cantik. Abu Talib al-Makki kata, para sahabat Nabi, mereka mengkategorikan dosa besar hati ada 4. Saya kita tengok apa dia. Tapi daripada hati, perbuatan hati, kejahatan hati, tindakan hati, ada 4 jenis dosa besar. 4 dosa ni mai daripada hati, perbuatan hati, hati punca. Okey. Yang kedua, dia kata wa arba'ah fil lisan. Tadi hati 4, lidah pun 4. Lidah pun 4 ada dalam buku tuan-tuan. Lidah pun 4. Lepas tu apa lagi? Wa thalath fi batn. Dia kata ada 3 di perut. Tuan-tuan kena ingat sekali saya nak sebut. 4 di hati, 4 di lidah, 3 di perut. Perut pun buat dosa. Perut. Perut pun ada. Dosa besar perut. Tak berhati perut. Perut busuk. Tapi bukanlah tu saya. Kita sebut tengok. Okey. Di perut ada 3. Lagi. Wa ithnani fil farji. 2 di kemaluan. 4 di hati, 4 di lidah, 3 di perut, 2 di kemaluan. Lagi? Apa lagi? Wathnani fil yadain. 2 di tangan. 2 di tangan. Wa wahid fi rijlain, dan 1 di kaki. 1 di kaki. Apakah 4, 3, 2, 2, 1 tu? Mari kita tengok. Dia punya detail dia. Yang dikatakan 4 dosa besar yang berpunca daripada perbuatan hati. 1, syirik. Syirik itu dosa besar yang berakar daripada hati. Daripada hati, iaitu i'tiqad, kepercayaan. Maksudnya dosa syirik itu besar, tapi dia duduk di bawah dosa hati. Yang kedua, israr 'alal ma'siyah, berterusan melakukan dosa kecil. Saat ni kita bahas. Ini kena bincang sikit. Berterusan buat dosa kecil. Yang ketiga, wal qunut min rahmatillah, berputus asa daripada rahmat Allah. Itu pun dosa besar. Habis dah, Tuhan tak boleh tolong aku dah, Tuhan tak peduli kat aku dah, tak ada harapan dah aku ni, kalau aku mati Tuhan tak ampun aku dah, Tuhan tak heran. Yang tu sebenarnya dosa besar. Pasal itu Tuhan cukup marah orang yang sebut macam tu.
Tuhan cukup marah pada orang yang sangka buruk kat dia. Bila orang tanya macam mana? Hang rasa Tuhan boleh ampun tak dosa hang? Tak ada harus dah aku ni. Tuhan tak pandang aku ni. Habis dah kalau aku mati pun memang masuk neraka. Tak ada. Tuhan tak akan ampun dah. Itu dosa besar. Putus asa daripada rahmat Allah. Yang keempat, apa dia? Merasa aman, merasa selamat daripada azab Allah. Orang yang dia buat dosa tapi dia tak rasa bersalah, dia tak rasa takut. Sekejap lagi kita bahas sikit kalau sempat. Yang ni termasuk dosa besar. Tuan-tuan tengok satu orang dia buat dosa, tuan-tuan tanya, hang tak takut ke? Hang tak ada rasa apa? Dia kata tak ada rasa apa. Aku buat lama dah, tak ada apa pun. Okey ya? Nampak? Yang ni tuan-tuan duk sebut apa? Orang yang buat dosa tak kena apa ni? Apa dia? Istidraj. Sebab itu satu orang kita, hang tak semayang, tak takut ke mati ke apa? Dia kata aku tak semayang pun rezeki melimpah. Maksudnya dia tak rasa apa. Sehingga tuan-tuan, Allah cerita apa? Balasan kepada golongan ni, tuan-tuan ingat dalam Quran, saya kita sebut sikit. Balasan kepada orang yang buat dosa, kemudian dia tak rasa apa, Allah cerita dua kejadian. Cara Allah Ta'ala nak balas kepada golongan yang dia tak ada rasa bersalah, dia tak rasa takut, dia rasa apa yang dia buat tu tak ada kesan pada dia, Allah akan rentak kehidupan dia secara tiba-tiba. Macam mana Tuhan buat? Allah sebut dalam Quran. Saya kalau sempat kita baca. Kemudian dia kata apa lagi? 4 di lidah. Syahadatul dzur, menjadi saksi palsu. Penyaksian palsu. Dia jadi saksi, dia bohong. Saksi palsu. Yang ni dosa besar. Tapi berkait dengan lidah. Wa qazful muhsanat. Apa dia? Menuduh orang yang baik-baik melakukan zina. Qazaf. Tuduh orang berzina. Itu dosa besar tu. Qazaf. Pasal itu dia kena qazaf. Menuduh orang dia berzina, ataupun kadang-kadang dia tak sebut berzina, dia kata hang ni anak haram. Bila kita kata dia anak haram, artinya hasil daripada penzinaan. Bila kita kata kat satu orang dia ni anak zina, dia ni anak haram, artinya kita tuduh mak ayah dia berzina. Berat tu kan? Pasal itu jangan jaga-jaga mulut kita. Wal yaminul ghamus. Yang ketiga berkait dengan lidah ni apa? Sumpah palsu. Yang ni yang jenis hok menega-menega, selalunya menega-menega lah. Ori. Wallahi, demi Allah, ori ni. Barang original ni. Selalunya Nabi kata apa? Celakalah orang yang bersumpah untuk melakukan barang jualan dia. Nak bagi laku, dia bersumpah, dia guna jejuai nama Tuhan. Pasal tu Arab kan, wallahi, bohong beradab. Yang keempat yang berkaitan dengan lidah, apa dia? Was-sihr, melakukan sihir ataupun jampi serapah. Ini 4 berkaitan dengan lidah. Kemudian tadi lepas daripada tu 3 berkaitan dengan perut. Yang pertama, minum arak. Okey, kita perhabis yang perut ni. Yang pertama berhubung dengan perut, minum arak. Yang kedua, makan harta anak yatim. Yang ketiga, makan wang ataupun harta riba. Wa aklur riba. Yang ni 3 dosa besar di bawah anggota perut. Di bawah anggota perut. Okey, kita bagi laluan pada azan. Saya kita perhabis sikit insya-Allah taala. So dia kata yang berkaitan dengan perut, meminum arak, makan harta anak yatim dan memakan riba. Wathnani fil farj, 2 dosa besar yang berpunca ataupun yang bermula daripada faraj,
Dia kata wahuma az-zina wal liwat, iaitu berkaitan dengan zina dan liwat. Okey. Tapi kita nak bahas pasal saya nak sebut tuan-tuan ada satu soalan. Tapi oleh kerana saya punya live budak-budak pun tengok. Kan? Tapi saya sebut sikit. Ada satu soalan untuk kita lah. Untuk yang faham-faham lah. Liwat yakni mendatangi lelaki lah. Seperti mana yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam, Sadum. Ada orang tanya, ilmu. Tuan-tuan kena, kita bincang ni ilmu. Quran menyebut isteri-isteri kamu adalah ladang untuk kamu. Kan? Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah isteri-isteri kamu daripada apa dia? Bahagian arah mana yang kamu anna syi'tum, yang kamu nak. Al-Quran, sehingga ada orang keliru pada maksud datangilah isteri kamu daripada arah mana yang kamu nak. Mendatangi isteri daripada arah belakang halal atau tidak? Tuan-tuan kena bagi clear dengar bagi elok. Yang lena jangan dengar. Lena tu saya ini keliru, ni hukum. Al-Quran Al-Quran sebut anna syi'tum, kamu boleh mendatangi ikut mana yang kamu nak, dari sudut posisi. Sebab ada orang tanya, dia kata apa maksud mendatangi isteri tu? Kalau mendatangi isteri dari arah belakang pada saluran farash, maka itu halal. Dengar bagi clear. Sekali duk pergi bawa habis sampai ke mufti, Ustaz Mat kata boleh liwat isteri. Dengar bagi ketahuan. Mendatangi isteri dari arah belakang pada farashnya, yang tu boleh ke tak boleh? Boleh. Okey. Yang tak bolehnya, hatta lelaki lagi lah tak boleh kan, mendatangi isteri pada duburnya. Ada beza? Ada beza. So ini yang Quran kata apa? Saya sebut ni bukan kerana saya nak sebut, tapi bila sebut liwat tadi, bolehkah meliwat isteri? Sat lagi kan tak tahu yang jenis pandai patua lebih ni. Dia kata haram kita liwat laki sama lelaki, semburit. Kan? Itu bahasa dewan tu. Bukan saya nak cakap ulang, itu bahasa dewan, kamus dewan, semburit. Tapi kalau isteri kita, hunna harthakum anna fa'tu harthakum anna syi'tum, mereka lah ladang-ladang kita, datangilah ladang-ladang. Datangi dalam adab yang Quran sebut. Kan? Ada benda ni diangkat pada qadi, antara benda yang boleh diminta fasakh, boleh minta supaya hakim pisahkan hubungan pernikahan itu apabila melakukan sesuatu yang haram, masuk dari sudut persetubuhan ni lah kan. Okey, wahuma, kemudian dia kata wasnani fil yadain, dan dua pada tangan. Apa dia? Wahuma al-qatl, iaitu satu dengan tangan ni kita buat apa? Bunuh. Dosa membunuh tu dosa tangan. Wassariqah, yang kedua mencuri juga guna tangan. Wa wahid fil rijlain, dan dia kata satu pada anggota kaki, iaitu wahwal firar minaz zahf, lari daripada medan perang.
Dan dia kata wawahid yata'allaq bi jami' al-jasad, dan dia kata ada satu yang berhubung dengan keseluruhan tubuh. Yang tadi ni tangan mencuri, sumpah dusta lidah. Dia kata ada satu perbuatan dosa yata'allaq yang berhubung dengan jami' al-jasad, berhubung semua badan buat dosa. Dikira dosa itu wa huwa uququl walidain, iaitu derhaka kepada orang tua. Derhaka pada orang tua tu daripada kepala sampai ke kaki terlibat. Itu besar. Okey. Saya nak bagi satu contoh yang kita kata dosa hati tadi. Okay. Benda yang tuan-tuan rasa mungkin sebahagian kita agak kabur pada maksud rasa dia panggil aman, rasa selamat daripada balasan Tuhan. Saya tuan-tuan, yang ni kita kena ingatkan diri kita dan semua yang ada di sini. Dalam banyak-banyak benda yang kita paling takut, apa dia? Allah memberikan nikmat dan kesenangan tanpa ada teguran. Sebab itu tuan-tuan, apabila Allah sayang pada satu orang, dia akan tegur berkali-kali orang tu. Teguran Allah ini kadang-kadang keras. Faham tak? Sebab itu generasi sahabat apabila mereka sakit atau mereka ditimpa musibah, ada ujian yang kena pada diri mereka, mereka menganggap itu satu teguran daripada Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita tak suka orang tegur kita. Hatta ibu bapa kita tegur anak, anak tak suka. Kita tak suka orang tegur kita, tak suka orang marah kita, tak suka orang kritik kita. Tetapi tuan-tuan kena sedar, yang benar-benar sayang pada kita adalah orang yang akan tegur bila kita buat salah. Dan kita kadang-kadang dalam penilaian kita silap. Dalam menilai kadang-kadang kita silap. Makmum pergi tegur tu imam pasal dia sayang. Ayah tegur anak, ayah tegur anak, dia sayang. Isteri tegur lelaki, dia sayang. Pasal tu dia tegur, pasal tu dia ambil berat. Tetapi apabila Allah tak bagi sahabat sakit, tak bagi ujian pada sahabat, mereka akan bimbang. Seakan-akan bagi mereka Allah tidak mempedulikan mereka. Kita jangan sampai satu tahap tuan-tuan, orang tegur kita, Allah tegur kita, dia bagi kita buat tak reti. Macam orang lah tegur kita, kita buat tak reti, last kali orang akan kata apa? Yang ni yang kita bincang ni. Orang tegur kita, mak bapak tegur anak, siapa-siapa tegur, last kali tahu dia kata apa? Lantak ang, tu bahasa kasar sikit kan, membuih-buih. Dia kata mak aku bagus ya. Pasal apa mak hang bagus? Mak aku tak macam mak hang. Mak hang apa-apa sikit dia tegur, apa-apa sikit dia marah, apa-apa sikit dia tegur, apa-apa tu tak kena, ni tak kena. Tengok macam mak aku, sporting. Mak dia sporting, buat pilah apa pun, mak dia tak heran, mak dia tak kata apa, mak dia tak kisah. Kita kata apa? Itu bukan mak hang sporting, mak hang dah perah, mak hang dah memang dah majai dah, memang mak hang dah tak heran hang. Dia pun ingat lingkup pi. Dia ni ustaz ni kan boleh buat apa, rebus pun tak empuk habis api nak jadi apa jadi, saya tak heran. Tu dia. Inilah yang kita bincang ini. Maksud kepada merasa aman daripada azab Allah apabila manusia itu tidak belajar daripada teguran-teguran Allah, dan dia rasa benda tu bukan untuk dia, tapi dia akan sentiasa tengok untuk orang. Akhirnya apa? Dia akan tetap di atas dosa tu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut
dalam surah Al-A'raf ayat 99. Tuan-tuan balik buka Al-A'raf 99. Allah kata, sikit saya nak baca. Allah kata, afa aminu makrallah. Apakah mereka itu merasa selamat? Afa aminu, aman. Apakah mereka itu merasa aman? Mereka itu merasa selamat daripada azab Allah. Ini selalunya, saya nak tanya tuan-tuan lah, jujurnya, puak atau golongan mana yang akan rasa selamat daripada azab Allah ni? Golongan yang berada dalam kenikmatan dan kesenangan. Selalu orang teringat kat Tuhan ni bila? Bila yang orang akan cari sejadah, hampak, semayang, bila orang akan doa, bila orang akan takut pada Allah, menangis, merintih, ni bila? Bila dia susah. Sebab itu kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hadan. Nabi ajak kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan. Ya Allah, aku tak mau perasaan duka cita. Aku tak mau kesedihan, aku tak mau masalah. Aku tak mau ni ujian, aku tak mau. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada masalah, bala, sakit. Aku tak mau. Tetapi berapa ramai manusia yang bila dia sakit, dia salat 2 rakaat. Satu orang bila mai, tuan-tuan saya bagi contoh mudah. Satu orang pergi jumpa doktor. Doktor kata, pakcik, darah elok, ayak kencing elok, jantung elok, semua clear pakcik. Tak ada masalah. Agak-agak dia balik semayang. Dia balik semayang. Dia balik dengan penuh rasa seronok, dengan rasa tenang, dengan rasa happy. Dia pun telefon kawan dia, semua clear, hang siap kereta, jom. Pergi mana? Jalan lah. Tiba-tiba satu orang mai jumpa doktor. Doktor kata, pakcik, saya nak cakap musabah salah. Boh pinggang tak boleh pakai dua-dua dah. Jantung 3, 2 tersumbat, yang satu pun tinggal sikit lagi, tak boleh nak buat apa pakcik. Kalau pakcik balik tak rasa apa, duduklah. Kalau pakcik rasa pun, kita pun tak boleh nak buat apa. Kawan telefon, dia kata hang siap balik pi lipat baju, kita duk balik. Duk teringat doktor kata tak boleh buat apa dah, tak boleh buat apa dah, tak boleh buat apa dah pakcik. Semua dah tak boleh buat apa dah. Pakcik baliklah, kami kalau nak tahan pakcik pun tak tahu nak buat apa dah kat pakcik. Agak-agak waktu tu kita cari bah. Kita akan cari Masjid Arau. Kita akan pergi buka pintu sliding door, tolong hampak sejadah kita, tersalat 2 rakaat. Dia kata, ya Allah, aku redha di atas ujian ini dan aku rasa apa yang kau tentukan. Kita akan balik kepada pangkal Tuhan. Di situ kadang-kadang bila orang kena musibah, kalah ke, jatuh ke apa ke, dia tersandak, bankruptcy ke, kena scam, Macau scam, kena Macau scam, rentah habis duit, tengok tak ada apa dalam bank. Saya ingat dia tak akan cari melainkan tikar sejadah. Kadang-kadang ujian, musibah itu mahal, kerana dengan musibah itu kita balik kepada jalan Tuhan. Ataupun saya tanya tuan-tuan kata tak balik pun tak apa, tak kenal semayang pun tak apa, janji jangan susah. Ramai kita akan pilih susah jika dengan susah itu dia bawa kita kepada Tuhan. Kita akan kata lebih baik kita susah, lebih baik kita sakit, jika dengan sakit dan susah itu membawa kita kepada jalan Tuhan. Apalah guna kita senang dengan kedudukan kita, dengan pujian orang, dengan hebatnya kita, tapi pada jalan yang Tuhan murka. Demikianlah Allah kata orang beriman itu. Saya dan tuan-tuan semua, kita semua sepakat, biarlah kita sakit, biarlah kita susah, kalau benda tu boleh bagi kita sedang. Tapi janganlah uji kita dengan mewah, dengan sihat, dengan seronok, tapi benda tu menjauhkan kita daripada jalan Tuhan.
Tapi kadang-kadang ada orang bagus, senang pun dia ingat Tuhan, susah. Tapi taklah ramai. Mudah-mudahan Allah rahmat kita. Kata Hasan al-Basri, orang beriman itu apabila dia melakukan ketaatan, dia rasa takut dengan Allah. Tetapi orang-orang munafik dan jahat wal fajir, kata Hasan al-Basri ketika dia tafsir ayat ini, dinukilkan oleh Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Kata Ibn Kathir, Hasan al-Basri kata, orang yang jahat dan fajir itu apabila dia buat maksiat, dia tak rasa apa, kerana dia rasa Tuhan tak boleh buat apa kat dia. Mudah-mudahan Allah rahmat kita, Allah berkati kita, dan kita tak rasa tenang dengan apa yang Tuhan bagi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.